Get ready lah. Okay, get ready untuk kita punya pentaksiran bilik darjah lah. Okay, apa yang kita belajar semalam selama 1 jam tu kita nak tengoklah hasil dia hari ni. Get ready ya guys. Okay. So try to share this one. Sekejap. Okay. Sekejap mahal. Tengah. Ini kelasnya. Sekejap saya nak copy link ni. Saya nak masukkan dalam, saya masuk dalam grup, boleh ke? Boleh Boleh. Boleh okay, get ready. Okay. Okay, semua dapat ke? Dapat. Dapat link ya? Okay, get ready. Saya dah nak start. So, selamat menjawab Okay. 1, 2, 3. We start. Awak boleh join lah. Dah ready ya? Sat. Loading. Okay. Dah ready bagi tahu kat saya. Dia kena buat nama. Bubuh nama sebab nanti kita nak cari pemenang. Nanti kita tak kenal. Boleh guys? Boleh Saya dah pusing lama je tu. Itulah mungkin line kot. Sekejap saya punya handphone. Okay. Cikgu, saya rasa saya kena buat lain ya. Dia freeze. Lawan.
Yang dah freeze tak apa, nanti boleh try next time. Okey, makin sengit, makin sengit. Amar. Dina. Okey, kita akan habiskan sedikit masa lagi. Lagi 1 minit. Saya akan tunggu sampai tempat yang kelima. Okey. Okey, kita akan end. 1, 2, 3. Stop. Oh guys, kita dah habis. Kita tengok kat sini Okey. Tahniah semua. Okey. So nanti kita akan orang kata apa? Kita akan bagi sesuatu lah. Okey. Boleh dengar setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh Okey. Nanti kalau kata you nak jawab lagi, kita akan bagi peluang lagi lah. Okey, so untuk hari ni saya rasa setakat tu dulu. Untuk game tu kita akan sambung lah. Okey, ready semua? Kena ceria-ceria. Okey, tak boleh orang kata apa? Bersedih-sedih. Okey, semua okey Okey, kita akan teruskan. Okey, ni nampak paparan saya ni. Sekejap. Okey. Hopefully semua dah siapkanlah untuk soalan nombor 10. Ada jugalah yang dah hantar dekat saya. Awal-awal pagi, the first person yang hantar kat saya adalah Danish lah. Tahniah Danish. Dan yang kedua rasanya Hairil kalau tak silap. Okay, so tahniah jugalah untuk yang lain tu. Dan ada juga yang ada berhajat nak hantar tu, alhamdulillah lah. Lepas ni boleh hantar lagi. Okay, saya akan continue yang ke-11 Boleh nampak paparan kita di sini? Boleh guys? Boleh. Okay. So just a very simple nak namakan ruang sahaja. Tapi sebelum tu saya nak cungkil balik lah apa yang kita belajar semalam. Okay. So semua orang tahu dah yang ini adalah ruang apa? Ruang apa? Ruang apa ni? Ruang dapur. Okey, ruang dapur. Tapi dikategorikan kepada yang 4 tu kan? So apakah nama dia? Apakah nama reka bentuk ruang di dapur ni? Dia ada 4 semalam kita belajar. Ni apa dia? You. Ruang ke. Yes. Dia kena tak boleh kata you sahaja. Okay, kalau you tulis dalam teori, you just tulis perkataan you sahaja, tak boleh lah. You kena letak bentuk you. Okay. Dan juga bentuk U, bentuk L. Okay.
Dan yang dua lagi tu adalah island dan juga satu lagi apa? Gallery. Yang kita belajar segitiga, duduk dalam segitiga, duduk dalam poligon semalam tu, itu adalah ruang pergerakan kita bekerja. Start daripada mana-mana lah, you akan start daripada mana-mana point. Okay, ruang penyediaan. Okay, checkpoint yang pertama ruang penyediaan. And then kita bergerak pula untuk checkpoint yang sama ada yang kedua, ketiga, tak kisah, dia tak ada spesifik 1, 2, 3 mesti kat sini, tak ada. Okay, ikut kesesuaian kita lah. Okay, kita ada ruang penyediaan, kita ada juga ruang untuk membasuh iaitu sinki dan ruang untuk kita memasak lah iaitu stove kita. Okay, dapur tu. Boleh jelas Okay, yang ini pula adalah ruang apa? Boleh nampak? Boleh nampak clear tak gambar dia? Boleh. Ruang apa ni? Penyediaan. Yoko. Mana pula penyediaan? Ruang Ini makan. adalah ruang makan. Kalau you nampak kerusi kat sini ada set. Ni set makan yang kerusi dia 8 tadi. Kalau you tengok balik dalam simbol kita ada sama ada yang ada 4, ada yang juga ada 6 dan yang ini yang 8 lah. Okay. So bila dia 8, you kena lukis simbol mengikut 8 kerusi lah. You boleh tengok dalam buku teks awak muka surat 217. Okay. Meja makan 4 kerusi. Meja makan 6 kerusi. Yang ini pula spesifik dia adalah meja makan 8 kerusi. Tapi disebabkan dia tanya soalan tadi adalah ruang, maka kita kena jawab tu sebagai ruang jugalah. Jangan pula you pergi tulis meja makan 8 kerusi. Dia tanya ruang. So ni adalah ruang makan. Saya nak ingatkanlah, okay, bila masuk je awak nak menjawab bahagian A, bahagian teori, dia kadang-kadang soalan tu nampak simple, mudah, tapi bila awak dah tersilap tulis, bila pemahaman tu datang berbeza dekat setiap mind masing-masing, itu yang jadi masalah. Okay, so sebelum nak menjawab, baca dulu soalan. Apa sebenarnya yang dia minta? Clear Okay, so yang ini pula adalah apa bendanya? Ruang tamu. Ini adalah, bila nampak ni ada sofa-sofa. Okay, ni adalah ruang tamu. Okay, jelas simple sahaja. Okay, yang ini pula adalah perabot yang terdapat lah dalam kita punya plan ni. Ini juga adalah ruang tamu dan ruang bilik tidur utama. Dia minta kita supaya namakan perabot yang berlabel A sehingga inilah A, B, C, kita ada D, E, F, G dan juga H. Kena namakan satu persatu. So A adalah double bed. Okay, ataupun nak tulis Melayu dia adalah katil berkembar. Okay, double bed. So B side table. Duduk sebelah dia. Dia adalah side table. Dan C adalah almari pakaian. Ini yang saya cakap zigzag tadi tu. Okay. So kalau lagi panjang dia, you tambah je lah dia punya zigzag tu. 3 di situ. Nampak comel lah. Nampak molek sikit. Okay. So D kita adalah apa? Meja konsul. Meja konsul ni kan dia ada pelbagai bentuk. Yang ini pun you boleh hadam dengan lebih jelas lagi dalam muka surat buku teks awak muka surat 216. Dalam buku teks dia bagi dekat awak meja konsul tu satu type sahaja. Tapi ini pun another type lah that we are having here is a semicircle. Okay, bentuk semi. Dan E kita adalah meja kopi. Okay, bila orang tetamu datang, kita akan hidang di sinilah meja kopi. And then F adalah set sofa yang triple seater. We can count this 1, 2 and 3. So mention here as a triple seater. Dia spesifik tau. And then G dia adalah double seater. Semua ni kategori adalah set sofa. Tapi bila dia mention satu persatu, you have to jot down here as a lebih detail lah. Triple and also double. And then di H. Okay, H adalah almari hiasan. Boleh ke guys? Boleh setakat ni? Boleh. Okay, good. Okay, bila sampai dekat bahagian 14 ni okay,
14 ni kalau you perhatikan dia lebih orang kata relate ke topik yang awak belajar sebelum ni. Apa dia sebenarnya? Lukisan apa? Dalam soalan tu pun dia dah highlight kan. Soalan tu melibatkan yang kita dah belajar sebelum ni. Lukisan bangunan. No. Lukisan apa tu? Lukisan ni nak kita perincikan dia dari segi. Yes, very good. Ini melibatkan lukisan perspektif kita. Kita tengok ni Sekejap. Okey. Yang ini adalah lukisan perspektif. Ni dalam soalan dia dah tulis dah kat sini. Cik ada mention perspektif satu titik. So kita tengok balik bila dia melibatkan lukisan perspektif satu titik, apa yang perlu ada dalam soalan kita adalah sama sebiji macam yang ada dalam lukisan perspektif yang kita pernah belajar sebelum ni. Cuma yang berbeza dari segi apa? Guys, apa yang berbeza? Semua dah sama dah. Kita ada sata gambar, SG kita ada. Kita ada GU, garis ufuk kita ada. Kita ada GB, garis bumi ada. Kita ada TS, titik station pun sama macam perspektif. Apa yang berbeza? Pandangan. Okey, yang berbeza dia adalah kita cuba nak highlightkan ruang. Sebab kita belajar tadi adalah interior design, reka bentuk dalaman kediaman. Ni spesifik pada rumah lah, kediaman. Jadi kita nak lukis apa yang terdapat dalam satu-satu ruang berkenaan. Contoh di sini, awak diberi satu ruang di mana ruang tersebut ada apa dalam tu? Ada apa ni? Ni yang kotak-kotak ni apa benda? Ni yang saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 apa benda ni? Ni apa benda? Jubin. Lantai ataupun dia punya jubin ataupun dia punya dekor lah. Dia punya tiles. Mungkin lah kan? Marmar ke whatever and so lah. Itu dispesifikkan sebagai lantai. Sebab yang kita tonjolkan sama juga iaitu plan lantai, iaitu you punya top view. Yang bahagian atas ni adalah pandangan atas kita. Plan lantai. Dan yang di sebelah kiri dan kanan tu dia highlightkan dekat awak tingkap dengan pintu. Tingkap dan pintu dan juga plus dengan lantai yang bertiles tadi tu, itu sahaja yang kita nak lukiskan di samping ruang yang telah pun diberi dekat awak. Ini dia bagi ruang kat kita bahagian ni. Kotak ni diberi, kita diminta untuk lengkapkan di dalam ini. Boleh faham tak? Apa soalan tu minta pada kita? Tingkap dia berada pada pandangan atas, kedudukannya di sini. Ketinggian diberi pada kita pada pandangan sama ada sisi ataupun pandangan hadapan dia lah. Pandangan hadapan dia di sebelah kiri dengan ketinggian H yang saya tuliskan di sini. Dan pandangan atas kedudukan dia yang ini. Dan kalau diperhatikan yang kecil-kecil dua line di sini, itu adalah pemisah antara panel tingkap kita. Ataupun diistilahkan sebagai jenang dia lah. Kalau you tengok dekat tingkap pintu dia ada frame. Perasan tak? Boleh skoding sikit, intai sikit rumah awak tingkap ada tak? Yang saya maksudkan ni. Ni bahagian. Ada. Ini adalah frame dia, frame tingkap. Begitu juga apa yang berlaku pada pintu kita. Di sini. Nampak? Itu yang kita nak highlightkan supaya benda-benda ni, 3 item ni termasuk 3 item plus lagi dengan bahagian hujung, kita nak tahu berapa kita punya saiz ruang, masukkan dalam kotak di sini. Itu dia punya tujuan lah. Boleh faham sekarang Kalau boleh faham, saya nak bawa awak pergi ke kotak di sinilah. Saya nak bagi awak pergi Central Market. Pergi CM. Kita tengok apa yang ada dalam CM. Ini yang ada. Sama sahaja, cuma saya sekarang nak bawa awak kepada view yang lebih setakat ni yang saya boleh zoomkan. Harap-harap awak nampak lah. Boleh ke? Saya cuma nak bagi tahu dekat awak siang-siang. Ni dia punya garisan di sini. Nampak tak saya punya paparan sekarang?
view yang saya tunjukkan sekarang. Nampak kelas? Nampak. Nampak. Dia agak lebih besar sedikit lah berbanding yang tadi. Okay, setakat ni sahaja saya dah cuba dah sedaya upaya. Kalau saya besarkan satu stage lagi, satu level lagi, saya punya titik station akan hilang. So I just reduce the size, saya enlarge the size dia bagi setakat ni sahaja. Boleh guys So saya nak pesan dekat awal-awal bahagian jenang, tingkap dan pintu memang akan nampak very tiny, kecil sangat. Boleh guys So saya kalau kata tak nampak ke apa, you don't have to worry so much. Okay, as long as awak faham konsep yang akan kita bawakan nanti, dah memadai lah. Boleh Okay, sebelum sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut lagi, saya nak tanya awak lah. Langkah pertama yang biasa awak lakukan untuk perspektif yang sebelum ni adalah apa? Anybody can answer? Titik lenyap. Yes, very good. Okay, so apa yang perlu kita detect sekarang adalah kita akan cari kita punya kedudukan titik lenyap terlebih dulu. How are we going to find out where is the titik lenyap? Macam mana kita nak cari? Anybody can help? Fairuz, do you have any idea? How are we going to determine our vantage point or our titik lenyap? TL. Fairuz? Refresh balik, recall balik. Okay? Fairuz. Any explanation from you? Fairuz. Fairuz ada tak? Tadi macam ada. Pakat senyap dah semua ni. Dia ada. So macam mana cara? Cepat. I'm waiting for your answer. Cepat. Atau yang lain dapat macam mana cara kita nak dapatkan kita punya titik lenyap? Kan? TS yang atas sampai Okay. G. Kita akan tengok sini nampak TS kita. Atau awak tak nampak di mana TS? Should I highlight this? This one is your TS, titik station. Okay. So ini adalah starting point titik station kita. Kita akan buat satu garisan berserenjang sampai dia kena pada, saya tak keluarkanlah saya punya set peralatan melukis tu, T-square, set square semua. Boleh sebab saya andaikan semuanya awak dah tingkatan 5, so dah mahirlah penggunaan peralatan tu. So saya terus je lukis garisan straight berserenjang dengan garisan, okay, oh no, dia terlari. Sekejap ni kita highlightkan di GU kita, garis ufuk. So we are going to stop until that line lah. Okay, kita akan stop sampai sini. Nampak? Kita dah ada kita punya titik lenyap. So I'm going to highlight this as a titik lenyap. Sekejap Yang ini adalah titik lenyap kita. Okay, so fokus kita adalah pada titik lenyap dan juga titik station di sebelah bawah sini. So titik station, let's say I'm gonna use this color lah. Okay, saya highlightkan semula sebab takut tak nampak sekejap lagi. Yang ini adalah titik station. Boleh nampak guys? Boleh. Boleh Kita ada titik station, kita ada titik lenyap. Saya tulis balik lah. Okay, so kita akan start melukis. Tengok betul-betul Saya akan ambil what other colour that yang nampak sikit lah. Merah dah. Okay. Okay. Dari titik lenyap. Okay, ingat dari titik lenyap, saya akan bawakan ke tiap-tiap penjuru yang 4 ni. Nampak? Satu saya bawa pergi sana. And then another one goes up here. Nampak
And then satu lagi, titik lenyap kita akan pergi ke sini. Another one. Okay. Setakat itu boleh ikut lagi? Boleh. Boleh ya? Okay. Fokus saya sekarang adalah kita nak cuba lukiskan dinding yang berada di sebelah hadapan kita. Macam mana pula yang disebutkan sebagai hadapan? Okey, saya berdiri di sinilah. Okey, so saya andaikan yang bahagian, sekejap saya highlightkan dia sebagai, nak bagi nampak sekejap Saya highlight siap-siap. Color, what color do you like? I'll choose this one. Okey. Saya akan ni ya. Saya nak letakkan ni ya di sini. Ni dinding saya. Ni nampak tak color yang saya keluarkan ni? Color nak macam peach-peach pinky-pinky sikit gitu. Nampak tak? Nampak. Nampak Okey, saya nak highlightkan bahagian ni dulu. Bahagian ni. Okey, maksudnya dinding di sebelah hadapan kita. Boleh faham Okey, tengok betul-betul, tak nak pergi laju, bagi awak faham dia punya konsep betul-betul. Okey, tadi sudah pakai color hijau, sekarang let's say I'm going to choose, let's say this color. Biru boleh nampak lah harapnya. Okey, titik yang paling hujung belah atas, ni nampak tak? Warna ni okey tak pada awak? Okey. Okey Saya biasanya akan bawa dia pergi ke titik station. Nampak ni? Okey? Saya bawa dia pergi ke titik station. Tapi dalam latihan kita yang sebelum ini, saya advisekan awak supaya stop sampai situ lebih kurang. Kebetulan dia kena dengan tiles kita. Nampak tak? Di situ sahaja. Tapi bila you prolong, bila you extend garisan ni, dia adalah menuju ke titik station. Nampak? So as a start, saya akan bawa dulu pergi ke titik station. Takut ada yang tak dapat. Okay? Satu. And then another one, satu lagi line betul-betul di hujung penjuru tu, saya juga akan bawa dia pergi ke titik station, tempat yang sama. Kebetulan kalau guys, kalau tengok dekat sini, garisan pancaran saya yang di sini, garisan unjuran saya di sini kena pada tiles kita yang paling hujung di sini. Kebetulan kena di situ. Coincident je lah. Kebetulan. Okay, bukannya kita stop sampai situ. Jangan salah faham. Boleh Dia kena dekat situ. Saya tak boleh nak elak dah. Kebetulan dia punya tiles tu kena dekat hujung situ. So, I tak boleh nak escape lah. Kebetulan di situ. Just let it go. Boleh guys? Boleh. Boleh Okay. Bila dia kena dekat sini Bila dia kena dekat sini, okay, kita sebenarnya tak nak pakai pun line yang daripada satah gambar kita ni ke titik station. Kita cuma nak pakai yang bersilang di sini sahaja. Nampak tak? Okay. So kita akan teruskan start daripada persilangan belah kiri, saya akan bawa dia pergi turun ke bawah. Juga berserenjang dengan setiap garisan horizontal yang kita ada. Understand? Tak boleh sengit. Kalau saya tersengit tu, maksudnya saya tak guna peralatan lah. Sebab saya freehand di sini. Boleh Tapi untuk kes awak, you kena lukis betul-betul lah. Okey, persilangan sebelah kanan pula, saya akan bawa dia turun ke situ. Nampak guys? Nampak. Okey, so apa yang kita ada di sini, kita ada garisan yang berkala hijau. Okey, 4 penjuru tadi. Juga saya ada 2 garisan yang berkala biru. Juga dah pun saya turunkan dia. Dua-dua di sebelah bawah. So apa yang saya ada sekarang adalah saya ada persilangan. Di sini 1. Kat sini 1. Ni 1 lagi. Dan yang ini. Kita ada 4 titik yang berlaku. Setelah kita jalankan proses garisan unjuran-unjuran yang kita buat sebentar tadilah. So apa yang boleh saya hitamkan, saya highlightkan di sini adalah, saya nak cuba highlightkan supaya nampak jelas sedikit. Okey, saya ambil yang lebih thick lah, lebih tebal. Persilangan ni saya bawa pergi ke sini. Okey, dan yang ini saya bawa ke sini.
sepatutnya dia straight line sahaja. Kalau tersengit, abaikanlah sebab saya freehand Okay, this one. So apa yang kita dapat sekarang? Nampak tak saya punya garisan objek yang saya hitamkan 4 garisan mengikut titik yang kita dah dapat sebentar tadi. Yang saya dapat di sini mewakili apa bendanya itu guys? Dinding belakang. Yes, dinding belakang yang saya dah highlightkan dia sebagai colour peach tersebut. Nampak So this colour. So kita akan cuba tengok ni adalah kita punya dinding. Saya nak bagi nampak ni. Nak explain satu per satu. Okey, ni adalah bahagian dinding kita lah. Yang ini kita highlightkan terlebih dulu. Pada awak jangan di colour lah. Saya tak apa. Ni Boleh nampak? Boleh nampak tu? Nampak Boleh. Okey, yang ini dinding kita dah dapat berada di sebelah hadapan lah. Sebab saya duduk depan ni, so saya kata tu adalah hadapan saya lah. Okey, di sebelah hadapan saya dah dapatkan apa orang kata, dinding yang bercolour peach tersebut. Ingat pada dinding ni tiada sebarang binaan yang lain. Semata-mata adalah dinding berlepa. Okey, plaster wall di sini. Okey. So apa yang kita highlightkan di sini, solidkan dia sebagai satu colour lah. Saya catkan dia dengan colour peach. Okay, nak menunjukkan apa yang kita buat adalah di sini. So saya nak tanya awak. Okay, bahagian atas di sini, nampak bahagian atas ni. Kalau saya highlightkan dia dengan colour, let's say bagi colour kuning-kuning light itu. Okay, ni. Ni. Nampak tak kelas? Nampak. Apa benda sebenarnya tu? Proses nak memahamkan awak. Apa benda yang colour kuning ke atas tu? Ni nampak kuning ke? As for my view here is a light yellow. How about yours? Are you having the same view as mine? Awak pun nampak? Ya. Okay. Yang colour kuning tu, apakah dia? Dinding bahagian depan. Dinding bahagian depan yang colour peach tu. Itu atas dah. Yes, atas dia panggil apa? Bumbung. Ceiling. Mana ada nampak bumbung. Ceiling. First sekali, itu adalah ceiling. Nampak tak sekarang gambaran dia? Boleh jelas di situ Kita dah lukiskan dinding hadapan. Kita juga dah, secara tak langsung lah kita dapat ceiling kat sebelah atas tu. Kita dah dapat 2 portion di sini. Boleh kelas? Boleh Boleh ke? Boleh. Boleh, okey. Sekarang ni saya tak nak lagi pergi ke tingkap, pergi ke pintu. Saya nak highlightkan tiles dulu. Boleh? Okey, tiles di sini saya nak bawakan dia untuk, kejap saya check kalau apa yang belum kita guna. Sekejap saya ambil colour ni lah. Okey, so saya letakkan dulu dia punya colouring kat sini. Nampak guys? Ni kat rumah awak pun lebih kurang kalau ada colour-colour gini lah. Okay, kita assume this one. Ada lagi tak yang boleh colour? Tak ada dah. Yang ni sikit. Ni nampak sikit. Okay. Ni lah. Ni bukaan pintu kita. Okay. Okay. So ini adalah ni pun termasuk sekali lah ni. Tapi dah ditutup dengan pintu tu, dia andaikan dia tak nampak. Padahal ada. Di sini saya tak boleh nak colourkan lah sebab di sini dah open. Dia terbuka ruang dia. Tapi secara roughly-nya tiles kita saya allocatekan dia dengan colour yang macam tu. Boleh tak guys? Boleh Okay. Kita sekarang nak teruskan dengan garisan. Okay, saya ambil colour merah. Okay. Garisan untuk tiles pula. Macam mana cara nak buat? Okay. So sekarang kita akan pergi bahagian ni, tak payah bahagian ni dia memang duduk di atas SG dah. Okay, saya akan gunakan dia punya bahagian tepi kiri dulu. Kiri di sini, nampak kiri saya. Okay, so bahagian tiles kita ada 1, 2, 3. Kita ada 3 keping tiles. Di mana setiap 3 keping tu dia melibatkan 1 penjuru, 2 penjuru, 3 penjuru dan 4 penjuru. Nampak tak?
Kebetulan penjuru yang pertama dah tertera di sini. So, sekejap saya highlightkan sekejap. Okay, let's say I'm gonna use this one. Okay, katalah saya tandakan di hujung sini Ni hujungnya. Kat sini, yang ni nombor 1. Yang dalam ni nombor 2, nombor 3, nombor 4 kita. Tak berapa nak clear. Okay, 3. Hujung kat sini lah guys. Dekat sini lah, kat bahagian dalam. Bukan dekat tingkap. Saya tak masukkan di tingkap. Okay, dekat bahagian hujung betul-betul. Boleh Sekejap, saya tak nak bagi nampak kacau kat. Sekejap. Alamak. Okay. Okay, tak apalah. Okay, bahagian sini boleh faham 1 yang dimaksudkan adalah hujung ni, 2 di sini, 3 kat sini, 4 di sebelah dalam. Kebetulan titik 1 dengan 4 kita dah dapat di sini 1, kat sini 1. So kita perlu cari lagi 2 dan 3. Clear tak? Clear tak kelas? Saya sekarang nak cari. Okay, good. So sekarang ni saya pergi dekat hujung titik 2, hujung tile tu Saya akan sama jugalah. Saya akan bawa dia pergi ke titik station. Saya lukis sampai habis. As for your part, you boleh start sampai SG lah. Okay, nampak 2, saya bawa pergi ke titik station. Okay, apa yang saya nakkan hanyalah persilangan di sini sahaja. So apa yang saya buat, saya bawa dia turun ke sini. Berserenjang dengan garisan selari yang kita ada tu lah. Okay, let's say here. Okay, dapat dah 1 garisan. Boleh guys? Boleh Okay, the next one is a point of number 3 kita. Saya ada titik 3 juga perlu dibawa pergi ke titik station. So, what are we going to identify here is only intersection yang berlaku antara garisan unjuran titik 3 pergi ke titik station dan SG sahaja. So saya dah dapat persilangan, saya turunkan sama macam yang saya buat tadi tu. Pada awak mungkin paparan dia agak kecil lah kan. Kalau unless you guna laptop lah. Tapi tak apa. Okay. This is our first class. Okay. Okay, boleh tak guys? Saya dah dapat 2 garisan. 2 garisan ni merujuk pada titik 2 dan 3. Titik 1, 4 kebetulan kita dah ada. Clear tak di situ? Clear Okay, begitu juga apa yang berlaku di sebelah sini. Side sebelah sini. Sama juga. Kalau kita tarik titik ni. Nampak bawa pergi ke titik station. Kita ulang step ataupun kaedah yang sama. Sekejap. Okay. Yang sama kita akan dapat sini. Ni persilangan ni saya ulang balik lah. Okay, kalau tak buat pun tak apa sebenarnya sebab dia dah segaris. Tapi tak apa, kita tunjuk je. Allah. Saya ingatlah pula. Sekejap Ini. Tarik mai straight ke bawah. Okay, saya dapat tu 1. Okay. Sepatutnya titik yang di sebelah kiri saya kat sini. Ni Okay, kalau saya tarik pergi kat sana, dia akan dapat garisan yang cantik sahaja. Takkan saya ingat lah. Sepatutnya straight je. Nampak tak? Andaikan ni straight lah. Okay, tak ada condong apa. Boleh tak? Kita pairingkan garisan 2, turun kat sini. Okay, yang ini pun sama. Kebetulan sebab dia duduk segaris sini. Segaris yang macam mana ni? Tiles dia duduk sekata je, segaris sahaja. So, dia punya point of number 2 prime should be on your right hand side. Di sini jugalah. So, kita ulang langkah ni. Kalau kita tak ulang pun, kita masih akan dapat persilangan di sini. Setelah kita buat garisan ni. We make it parallel lah. Sama dengan GB, sama dengan GU, sama dengan SG semua. Understand or not? Okay. This garisan, this line should be parallel. Kena selari. Dengan ketiga-tiga garisan. Boleh guys Okay. So titik nombor 3 pun sama juga. Kita akan ambil tiles yang paling hujung. 3 kat situ. Buat garisan. Dan kita akan ambil ni. Bawa di sini lah. Okay. Katalah kat situ. Sekejap
Okay, and then we just repeat the same method. Dia ada di situ. Dia mesti bersilang di situ. Nampak tak guys? Okay, setakat tu saya nak tanya. Awak ada apa-apa nak tanya tak? Do you have any questions? No. Yang lain? Khairil, okay. Yang lain, how about the rest? Okey. Okay ya, boleh follow lagi ya? Okey. Okay ya. Ada masalah bagi tahu. Okay, sekarang saya dah dapat line ni. Saya dapat satu line, saya dah dapat satu line. Line mana sebenarnya yang saya dapat? Saya sebenarnya dapat di line ni. Cuba tengok pada plan. Saya nak highlightkan ni. Saya sebenarnya dapat line tu. Nampak tak? Ni. Tapi saya dah bawa pergi ke ruang yang kita nak highlightkan jawapan tu. Nampak? Saya dapat line tu di sinilah. Line tu yang kalau merah tu. Nampak ni saya highlightkan sikit lah. Ni tak perlu lukis Saya cuma highlightkan pada awak. Garisan merah yang saya tunjuk tadi tu, dia sebenarnya berada di mana? Sini. Nampak Boleh guys? Okay, garisan merah yang kedua di sini. Ni. Sorry. Okay, yang di sini pula. Okay. Okay, yang garisan yang ketiga kita tu, dia sebenarnya di sini. Kita dah highlightkan dia bawa pergi ke bawah. So dapatlah dua line. Kita dapat line 2 dan line nombor 3. Clear Sekarang ni yang masalah dia sekarang adalah saya nak mencari garisan vertikal. Garisan tegak di sini. 1, 2, 3 dan yang keempat. Nampak tak? Okay. So macam mana cara saya nak bawa dia? Okay, cara nak bawa dia mudah aja. So saya cuba ubah. Okay. Hijau. Saya ambil colour hijau lah Okay. Saya akan pergi kepada hujung tiles saya yang ni. Saya akan bawa dia turun sampai ke garis bumi. Colour hijau saya garis bumi. Yang pertama. Yang kedua. Juga pergi ke garis bumi. Yang ketiga juga saya bawa dia turun pergi ke garis bumi. Dan yang ini pun saya akan bawa dia pergi ke garis bumi. Okey, nampak tak sekarang apa yang sedang kita lakukan di situ? Nampak. Okey Okey, sekarang saya nak bawa garisan. Tadi yang colour hijau kita tu tadi adalah main Okey, so sekarang saya nak bawa yang colour hijau juga. Saya just tukar sikit lah. Okey, saya ambil colour ni. Okey, daripada sini, titik yang pertama kita ni. Nampak tak pergerakan saya ni? Yang duk musing ni. Saya perlu bawa dia pergi ke mana? Titik lenyap. Yes, very good. Saya akan bawa dia menuju ke titik lenyap. Satu persatu. Apa yang kita dapat, kita bawa dia satu persatu. Hujung ni, saya bawa dia pergi sana. Okay, and then another one goes up your. Okay, you punya persilangan kat situ. And then the last one should be this one. Saya kena bawa dia pergi ke titik lenyap. Sebab itu adalah konsep dia. So apa yang saya dah dapat di sebelah lantai, saya akan cuba highlightkan dekat awak semula. Okay, kita start dengan tas yang di sini Kalau you tengok pada plan lantai kita, kat sini. Nampak tak? So apa yang kita perjelaskan dekat awak adalah, kita kena colourkan di sini. Nampak tak? Secok add sikit tu. Ni. Celah-celah tu ni. Nampak tak apa yang saya highlightkan di sini? So nampak Okay, kita ada putih, kita ada colour purple, putih, and then next to this one. Another purple here. Sikit di celah tu Dah dapat dah. Okay, so kita bergerak pula untuk yang ini. Ni. Awak tak perlu colour lah, saya nak highlightkan dekat awak. Okay, so kita dah dapat tiles yang ada di celah-celahan sini. Sekejap. Okay, another one is this one. Kecil pada saya pun dia very tiny. Okay, bolehlah setakat itu. Okay, and then we are having also this one as our tiles here. Ini semualah sepatutnya. Ni ni adalah ni garisan ni. Saya tak boleh nak highlight sini sebab dia dah open space. Okay, so and then kita ada satu lagi tiles kat sini. Di ruangan kecil saya highlightkan juga. Okay, and then this one. So apa yang kita dapat,
kita dah orang kata dah memenuhi sebahagian dari jawapan. Kita ada dinding sebelah hadapan, kita ada ceiling, kita juga ada lantai. Setakat itu ada masalah apa-apa tak? Tak ada. Boleh follow semua Oh baguslah Boleh. awak ni. Kalau macam ni kan kelas PDPR kan sampai exam pun tak apa ni. Boleh ke? Tak boleh. Boleh. Boleh je. Saya sukalah positif yang macam tu kan. Okey, tengok sebelah tingkap pula. Saya nak pergi pada tingkap. Okey, apa yang saya nak jelaskan di sini awal-awal saya nak bagi tahu. Okey, saya akan dapatkan ketinggian tingkap di sini. Dengan cara saya akan ambil titik paling atas. Okey, frame dia saya bawa pergi ke situ. Selari. Nampak? Sebelah bawah juga saya bawa pergi selari gitu. Tapi cukup ke dengan 2 garisan di sini? That's my question. Cukup ke? Saya nak buat tingkap, saya ada 2 garisan ni dah cukup. Pada pandangan tingkap lah. Belum lagi pada pelan lantai. Pada tingkap kita ni pada view yang di sebelah kiri kita, adakah mencukupi hanya sekadar melukis 2 garisan ni sahaja? That's my questions. Okay, any respond from you? Belum. Cukupi kot. Belum mencukupi. Apa yang kurang? Bingkai dah. Yes, very good. I like. Okay. We are still lacking of another 2 lines here which refer to our frame. Okay. So that's very good. Okay. Kita akan, saya nak bawa garisan ni saya risau sangatnya. Saya dah ada 2 double line yang duduknya hampir-hampir dekat tu. So what I can do, setakat ini sahaja yang saya mampu lah. Okay. Actually I make it bigger. Don't mind Hopefully lah you tak kisahlah sebab kalau terlampau rapat, ya Allah. It's very tiny je. Okay, sampai setakat tu boleh ikut tak? Okay, boleh. Boleh ya? Cikgu. Okay. Ya. Kira dekat pandangan hadapan ni kita cuma ambil ukur ketinggian lah. Kalau macam Yes. kelebaran dia pula ambil pandangan atas. Yes, very good. Tu dah dapat dah tu, dah sampai dah tu. Okay. Kita ulang balik, kita highlight balik. We are going to emphasize. Okay. Apa yang kita ambil sama ada pandangan hadapan kita kiri atau kanan tu, kita hanya dapatkan ketinggian. So apa-apa garisan yang berada pada view pandangan kita, ketinggian, merujuk pada ketinggian, kita ambil semua. Contoh di sini, saya ada double line dekat bahagian atas, saya ada double line kat bahagian bawah. Saya kena unjurkan dia sampai ke frame ruang yang diberi dalam soalan kita. Awal-awal tadi. Boleh ikut lagi setakat tu? Boleh guys? Boleh Boleh. Boleh So, saya teruskan lagi. Okay, saya ada 2 line di sini. 2 line di bawah. Sebenarnya sekejap lagi saya akan bawa dia pergi ke salah satu titik lah. Sama ada titik lenyap ataupun titik station. So, alang-alang dah saya dah saya terus dah proceed di sini. Saya nak tanya awak lah. Garisan-garisan yang saya ada di sini, 2 line di sini, perlu saya bawa pergi ke mana sebenarnya? Titik lenyap ke titik station? Titik lenyap. Yes, very good. Okay, so you dah dapat dah tu. Dia punya konsep asas tu dah dapat dah. Okay, so apa-apa garisan yang berada di sebelah pandangan hadapan ataupun sisi kita kiri kanan, kita perlu bawa dia pergi ke titik lenyap. Ingat apa-apa view, apa-apa titik yang berada pada view pandangan plan lantai ataupun pandangan atas kita, ke semua titik tu perlu dibawa pergi ke titik station. Jangan awak miss up altogether. Sekejap lagi you pening. Plan lantai bawa pergi ke titik lenyap, kacau. Tak boleh You punya plan lantai. Okay, plan lantai. Sekejap. Highlight sekejap. Nak bagi nampak, nak bagi ingat ni. Okay, plan Plan lantai, saya tulis PA lah, pandangan atas. For sure, semua titik-titik dia akan dibawa menuju ke TS sahaja. Okay, so apa yang ada pada pandangan hadapan, ni highlight pandangan hadapan lah, ataupun sisi awak, okay, saya tak tulis lah sisi dibawa pergi ke titik lenyap.
Dua benda ni awak kena hadam. You kena tahulah. Sebab saat lain kalau you tak faham konsep, kacau bilau jadinya. Udahlah, lukisan awak akan jadi kecil sangat-sangat tu. Okay? Okay, so garisan ni alang-alang kita dah jumpa dia. Kita bawa dia pergilah. Bawah saya bawa pergi ke titik lenyap. Nampak Okay? Bahagian persilang ni pun saya akan bawa dia menuju ke titik lenyap. Bahagian atas juga bawa pergi ke titik lenyap. Okay, actually what's the time now? Pukul 1 you habis kan? Okay, saya ambil sedikit saja. Saya nak tunjukkan tingkap. Nak habiskan tingkap. Kalau pintu tak sempat, tak apa. Kita akan continue lah. Okay? Okay, setakat tu boleh Boleh 2 line bawa, atas dan bawah. So ada 4 line yang kita bawa pergi ke titik lenyap. Okay? So sekarang ni saya nak pergi ke tingkap pada plan lantai pula. Perhatikan betul-betul kita ada 2 line. Dekat bahagian yang saya tunjuk ni, kita ada 2 line. Just right in the middle. And then another 2 lines here. So kita ada 6 garisan yang kita perlu bawa dia pergi ke titik station. Okay? Titik-titik tu dia pairing-pairing . Satu di sini. Saya ambil colour. What colour? What other colours? Saya ambil biru lah. Tak apa biru. Boleh Biru bawa pergi ke titik station. 1 line. Nampak? Nampak tak? Okay. Another line saya merujuk pada ketebalan frame pada plan lantai awak. So saya terpaksa juga bawa dia pergi ke titik station. Dia terlampau rapat. Dia punya, orang kata apa? Dia punya line tu memang dalam keadaan yang terlampau rapat. Okey, sebelum saya bergerak pergi ke double line yang intermediate yang betul-betul berada di tengah dia. Okey, saya haraplah kalaupun you tak nampak dia dengan jelas, awak faham apa yang saya cakap ni lah. Garisan biru 2 tu, saya akan bawa dia menuju ke bahagian, saya akan tarik dia perpendicular ke bawahnya. Nampak? Okey. Saya just nak tunjuk juga 2 garisan tu. Ni, sini. Saya dapat 2 line. Nampak tak? 2 line di sini. Nampak Hello? Nampak. Okey, 2 line Tak nampak pun saya tahu. You nampak dia kecil saja tak apa. Okey, 2 line tu merujuk pada tingkap yang di sini. Frame yang di sinilah. Okey, saya pula tak nak lagi buat yang tengah tu. Saya nak bawa yang hujung ni juga dulu. Bawa yang ni juga pergi ke sini 2 line. Okay. And then another line lebih kurang kat sini. Saya bawa pergi ke titik station. Terlampau rapat Okay, jap. Saya alis kejap. Dugaan terlampau rapat sangat titiknya tu. Tak tahu dah nak buat macam mana. Okay, let's say somewhere around here. So saya dapat 2 line. Saya anggarkan dia di sini 1. Okay. Another one is memang rapat sangat. Rapat gila orang kata. Okay. Nampak tak di sini? Nampak? Hello? Nampak Okay. And then saya finally lah. Saya terpaksa juga bawa line ni. Saya try to make it bigger sikit. Yang tengah pula saya ambil let's say ujung sini. Memang rapat sangat. Saya pun dah tak tahu nak besar macam mana dah tak boleh dah. Okay. So saya boleh buat garisan ni saya tarik turun. Okay. Tapi konsepnya harap-harap awak faham lah apa yang saya buat satu persatu ni. Okay. Saya dah dapatkan line tu. Line di tepi sini. Okay. So apa yang boleh saya jelaskan di sini. Cara awak nak hitamkan garisan objek awak di sini. Awak rujuk pada apa yang diberikan rajah tingkap di sini. Kalau dia bagi frame. Ni frame ni sekeping-sekeping. Kita follow for every single lines that we are having here. Okay. So saya akan cubalah. Lukiskan dekat awak. Okay. Okay. Saya highlightkan ni dulu. Bahagian tepi. Warna hitam. Sampai bawah. Boleh? Okay. And then saya ada garisan paling hujung. Kat
Kat sini saya highlightkan. Hitam. Okay, another one is saya dapat kotak dia. Kotak tingkap tu lah. Frame dia. Frame yang paling eksternal. Saya dah dapat. Saya dah dapat yang colour hitam. Iaitu merujuk pada tingkap. Frame tingkap. Baru yang eksternal. Baru yang di luar. Belum lagi yang kecil-kecil di bahagian for every single size yang dia ada, it should be double line. So apa yang kita highlightkan, saya follow dia punya drawing. Ini garisan atas ke bawah satu. Okay. Another one is somewhere around here. Okay. And then dia punya intermediate, dia punya tengah-tengah. Okay, saya lukis. Another one is this one. Hopefully you can absorb lah apa yang saya tengah tunjuknya. Saya dapat dah sikit sini. Saya tak boleh lajak terus sebab dia terpisah antara intermediate frame dia. So saya akan stop pada frame yang pertama. Saya continue lagi garisan bahagian atas dia pergi kat ujung sana. Okay, begitu juga yang bahagian sini. Saya akan stop sampai situ. I have to draw another line. Connect to this. Okay, penjuru tu. Okay, dah dapat pun tingkap. Dah selesai tingkap kita. Setakat itu. Okay, any questions? Pintu saya tak boleh nak teruskan sebab kita dah lebih masa Okay, pintu kita akan sambung lah. Setakat ni apa yang kita jalankan proses pembinaan konsep macam mana cara nak construct our interior design perspektif kita ni. Saya minta sangat-sangat lah lepas kelas ni you ada weekday awak, weekend awak, tolong buat sehingga apa yang kita buat kita bincang setakat hari ini. Boleh ke kelas? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Saya nak tanya. Tanya. Lantai-lantai tu dia garisan objek ke? Lantai-lantai dia apa subjek? Garisan objek ke? Oh, garisan objek. Yes, garisan objek juga. Semua. Yes, semua hasil jawapan kita adalah garisan objek kecuali garisan unjuran yang condong ni. Yang ini, yang hijau ni garisan binaan, ni binaan. Yang selebih tu kita akan highlightkan dia sebagai garisan objek lah. Cuma saya tak habiskan. Nanti kita akan continue lah. Nampak tak? Especially untuk pintu lah. Pintu pula, my question is, okay, this is extra homework for you lah. Pintu kita akan lukis dia secara pintu tertutup atau pintu terbuka. That's my question. Boleh? Boleh? Terbuka. Siapa dapat jawapan, kita bagi bonus. Mestilah terbuka. Tak tahulah, saya tak nak bincang hari ni. Okay? So, you try lah to gain your answer. Try to find out. You can Google everywhere. Okay? Try to find out pintu adakah ia perlu terbuka ataupun tertutup. Dalam buku teks kita mungkin tak berapa nak complete. But you have to gain extra knowledge. Nampak tak? Okay? So, I rasa setakat tu dulu. Saya, before I end. Cikgu. Ya. Kiranya yang tu dia macam gambar dinding depan tu kira macam terbuka lah. Dinding depan bukan terbuka, Cik. Dinding depan tu dia ada solid wall. Dia ada dinding, bukan terbuka. Kalau dia terbuka, nampak pokok-pokok kat luar. Faham? Oh, okey. Dia tertutup. Tapi kalau jika sekiranya ada tingkap, okay, ada tingkap di bahagian dinding, kita kena lukiskan tingkap tersebut. Nampak tak? Exercise hari ni tingkap duk ada sebelah kiri kita. Dia tak duduk di depan dindingnya. So kita tak boleh nak lukis kat sini lah sebab tingkap tak ada di situ. Boleh faham? Nanti bila you go down deep, you akan nampak lah. Baru you boleh faham. Apakah yang dimaksudkan dengan tingkap duduk dekat dinding, tingkap duduk kat dinding tepi, depan, kiri, kanan, whatever and so. Ini belum lagi masuk katil-katil yang di dalam sini. Kita buat yang orang kata basic dulu. Boleh guys So apa yang perlu awak emphasize di sini, awak nak tak nak, kena juga buat exercise. Okay? Apa yang kita bincang hari ni, you buat setakat itu. Saya tak minta pun you buat advance. Buat setakat apa yang kita buat hari ni.
Boleh Pintu tinggalkan dulu. Kalau ada sebarang masalah ke apa, you boleh tanyalah. Okay, before we back to our class this one, I'm gonna stop my presenting here. Jangan keluar dulu. Okay. Sekejap Nazrul. Berapa orang ada dalam ni? Ada 10 orang je. Siapa yang tak ada Okay. Okay, jap. Saya check. Google saya dah freeze tadi lah. Tak apa. Don't worry. Okay. That's it for today. So I'm going to stop my recording here. Okay. Okay, apa-apa pun saya harap sangat